Nabi kata berlemah lembutlah terhadap isteri kamu kerana sesungguhnya mereka adalah pembantu dan teman yang setia. Nabi dah sebut. Dengan orang perempuan jangan kasar-kasar. Hari ni bukan orang lelaki je, orang perempuan pun sama. Jangan kasar-kasar dengan suami. Lemah lembut. Nabi minum air pun, Allahuakbar, punya romantik dengan isteri Nabi. Nabi panggil isteri, panggilan yang lemah lembut. Wahai, dia panggil apa? Ya Mumairah, wahai pipi kemerah-merahan. Balik nanti buat. Wahai pipi, tak apa pipi kau ni, dia kata kan. Panggilan lah, yang penting pipi. Dia. Tak kisahlah, aku pun tak tahu pipi apa nak panggil. Tak apa. Panggil lah, wahai isteriku, wahai sayangku. Panggil lah. Wahai adindaku, maknanya panggil panggilan yang lembut. Kan? Ada orang dulu panggil Intan. Sebab dia Intan Payung maksud itu. Nama dia bukan Intan, tapi panggil Intan. Intan, Intan, makna sayang. Kan? Maknya, la ilaha illallah, tak feel langsung. Bapaknya, ada cucu, atuknya. Atuk nak siap pergi surau. Pergi mana Bang Haji? Surau. Nampak cara jawab, kan lembut tu. Sebab panggil Abang Haji. Pergi mana atuknya? Surau buta. Kan lain tau. Lain tau. Dia punya kasar tu lain. Kan? Panggil lah, abang. Apa salahnya? Betul tak? Nabi tu bila panggil, ya, wah, dia kata, ya Mumairah. Isteri Nabi jawab, ada apa ya Rasulullah? Panggil pangkat suami. Ada apa wahai suamiku? Jangan panggil pangkat kerja dia. Kawan tu kerja kilang, ada apa wahai operator pengeluaran? Jangan macam tu. Kan? Kawan tu kerja plus ke, kerja JKR ke, tak payah. Sebut ada apa wahai suamiku, macam tu sekali. Nabi nak tegur masakan isterinya. Ya Allah, Nabi dah tahu masakan isterinya masing. Dia kata, ingat tak masa mula-mula kita kahwin, kenapa ya Rasulullah, kan kita makan bersuap. Oh ingat ya Rasulullah, kau suapkan aku dulu. Tengok akhlak Nabi. Nabi dah tahu masakan tu masin. Nabi boleh suruh isterinya suap lagi. Bila suap, Nabi kunyah macam biasa 40 kali. Nabi tak buat muka masin. Tak ada. Kemudian Nabi kata, bagi aku pula suapkan kamu. Bila Nabi suap aja, langsung dicapai pinggan tu buat ke dapur. Ya Allah, masinnya. Dia faham. Cuba kalau kita. Kau sini kau. Sini. Dia kata, ilah Allah garam. Kau tahu tak darah tinggi aku berapa kali? Rumah garam betul. Cubalah lemah lembut dengan isteri. Isteri kadang tak sengaja, dia penat. Dia macam-macam benda dia buat. Satu hari. Betul tak orang perempuan? Tu mak. Aku dah cakap. Dia kalau buat mengadu tu cepat. Kan? Betul orang perempuan. Jangan risau perempuan. Allah Ta'ala dah janjikan keistimewaan orang perempuan. Dalam satu hadis Nabi sebut, orang perempuan jaga puasa, jaga solat, jaga puasa, jaga maruah diri, jaga maruah suami. Dan keempat, taat perintah suami. Masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Dia boleh pilih pintu tau. Bukan dekat kedai kain dia boleh pilih kain. Nak masuk syurga pun boleh pilih pintu. Cuba fikir. Kita orang lelaki tak boleh pilih. Dapat masuk untung. Tanggungjawab tu buat orang perempuan. Berhentilah menangis sebab suami. Buang masa. Taat perintah suami. Apa dia nak ikut. Dia nak makan, masak. Nak tempe, goreng. Nak sate, bakar. Nak apa lagi? Maggi, masakan. Nak air kopi, buat. Nak susain, sain. Kak, suami nak transfer tanah kat kita. Cuba jangan sangka buruk. La ilaha illallah. Cepat betul sangka buruk lah. Jaga baik ni. Betul. Nampak ya? Nabi lemah lembut. Nabi kalau nak minum air. Ni sebenarnya satu, minum air masak ni pun memang sunnah Nabi. Kalau nak minum air masak ikut sunnah Nabi, caranya paling kurang 3 teguk. Itu kena ingat. Jangan kurang 3 teguk. Lebih tak apa. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Nampak tertib dah tu. Tapi kalau kita minum macam ni, itu tak dapat pahala sunnah. Puas hati aku dapat minum. Haus seperti tadi. Tapi memang ya. Lepas tu Nabi berlemah lembut dengan isterinya macam mana. Nabi tak pernah tengking isteri dia.
kita berapa kali jerit isteri kita. Nabi sebut dalam khutbah Nabi tu, seperti mana kamu punya hak ke atas isteri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu. Maksudnya apa? Nafkah. Bagi isteri nafkah walaupun isteri kita bekerja. Ingat tu. Itulah poin yang akan dibawa malam ni. Sampai rumah kan? Bang, dengar tak tadi yang Ustaz cakap pasal nafkah tu? Dia punya susunan ayat tu tak tahan kan? Bagi ni paling minimum bagi dia makan yang memungkinkan dia hidup lagi sampai esok. Contoh kita tengok bola malam ni. Contoh, tengok kat kedai mamak. Balik jangan tanya nak makan apa. Kita dah tahu dia suka makan apa, bungkus dia bawa balik. Tanggungjawab dah selesai. Ni tanya nak makan apa. Kadang orang perempuan malas, belikan je. Jadi kita dah beli. Orang perempuan dia akan sebut yang kita tak bagi ni. Ya amin. Orang perempuan berhenti mengungkit, rugi. Bila mengungkit malaikat padam. Abang dah lupa. Saya gosok baju untuk abang. Pahala gosok baju padam. Saya buat air kopi untuk abang. Padam pahala buat kopi. Saya masak untuk abang hari-hari 20 tahun. 20 tahun yang pahala padam. Saya lahirkan 7 anak untuk abang. Habis pahala beranak 7 orang. Jangan. Rugi. Malaikat akan padam. Tengok orang lelaki. Mana ada ungkit? Sebab dia tak tahu nak ungkit apa. Apa pula aku nak ungkit dia? Senyap je lah. Jadi orang perempuan kalau marah, sampai hati awak lupa saya. Macam-macam dah saya buat. Apa dia? Fikirlah sendiri. Jangan sebut. Sebab takut kena padam. Jangan sebut. Betul. Nabi hantar isteri dia, lemah lembut. Nabi hantar isteri sampai ke muka pintu. Nafkah tu tadi, bagi minimum pun tak apa ya. Abang teringat mengisafi ceramah malam tadi, ambil lah ni. Tak adalah banyak sangat. Abang, susah aja abang ni. Kalau abang tak boleh tak apa, abang ambil lah tu. Buka dalam RM20. RM20 bagi. Orang perempuan jangan macam tu. Walaupun RM20, syukur alhamdulillah abang. Setelah 20 tahun dapat RM20. Kau jangan sindi aku macam tu. Kan? Bila bagi cakap syukur alhamdulillah abang, tapi kalau abang membebankan tak apa, saya faham. Macam tu orang perempuan. Jadi barulah rukun rumah tangga. Ataupun suami, abang menginsafi, abang sedar sama dia abang tak bagi, nah ambil lah. Tak adalah banyak sangat. Ambil lah 2,000. Setuju tak orang perempuan? Setuju, sah lah mata duitan kan? Setuju tu kan? Tapi itulah, bagilah, jangan tak bagi kan? Tapi orang perempuan boleh. Contoh orang lelaki bagi, dia kerja, nah yang ambil lah, tak adalah banyak sangat 2,000 abang. Tak apa, abang simpan duit ni. Saya tak nak sebab saya kerja kan? Saya boleh cari sendiri. Abang jangan risau. Orang lelaki jangan risau, itu tak akan berlaku. Kalau kau bagi memang dia ambil ni. Dia tak akan tolak man. Nabi hantar isterinya, wahai isteriku jangan. Isterinya Saudah, wahai isteriku janganlah terburu-buru. Isteri nak keluar ni, tunggu sehingga aku hantar kamu sampai ke muka pintu. Nabi hantar isteri dia sampai muka pintu. Itu pun sunnah Nabi. Bila isteri nak keluar pergi mengaji, nak pergi ngaji, jap. Kan abang tak nampak pula abang ni. Tiba-tiba abang hantar. Sunnah Nabi. Abang ni malu saya. Tak apalah, abang kan tengah tengok TV tu. Tak teringat. Sunnah Nabi kan, abang buatlah. Selagi abang boleh. Duit belanja ada? Oh betul, yang bagus tu. Duit belanja ada? Tak ada bang. Kau jalanlah, aku tanya je. Kan? Yang penting tanya. Lepas tu, Nabi romantik, tadah lutut Nabi ni jadi tangga untuk isteri naik kuda, naik unta. Nampak? Nabi tadah tu. Tapi orang lelaki dia meru. Kaji dulu kapasiti berat badan isteri kita. Jangan main tadah. Ya Allah, ya Allah, apa yang kau makan ni? Ya Allah, perak patah pula. Ya Allah, jadi hal. Tapi isteri kita, dia tak naik kuda, tak naik unta, dia naik motor kan. Turunkan double stand. Letak, abang ni susah ya. Tak apalah. Abang dah siap start dah ni. Bang, masih bang. Elok-elok jalan. Nampak? Ataupun dia naik kereta, bukakan pintu dia keretap. Abang, sampai 4 pintu abang buka. Dah aku tak tahu kau nak masuk pintu mana, aku buka lah semuanya. Allahu Akbar. Apa lagi? Nabi dan isteri Nabi mandi bersama dalam bekas yang sama. Langsung senyap. Sebab dia dah terbayang macam mana nak buat.
Saya ceramah di Keluang, orang perempuan ingat tu, mandi bersama dalam bekas yang sama. Tak muat besen. Ya Allah. Siapa suruh pakai besen? Ya Allah. Kau seorang pun dah tak muat. Jumpa imam nak pinjam bekas mandi jenazah tu pinjam. Tentu besar. Saya ceramah di Felda Palung kan. Felda Palung tak sebutlah Felda Palung berapa. Mandi bersama suami isteri. Besar pahala sunnah. Tak terdaya nengoknya. Siapa suruh tengok? Mandi malam, tutup lampu. Agak-agak. Mana pula laki aku? Tak nampak. Buka lampu dah terbaring untuk tu.